Dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pagi ini, kumpulan kami akan membentangkan isu pentadsiran dalam pendidikan khas masalah pembelajaran yang mana pembentangan ini merupakan salah satu tugasan dalam pentadsiran berterusan bagi subjek pentadsiran dalam pendidikan khas masalah pembelajaran. Seterusnya, next slide. Hello. Sekejap ya. Okey. Tu Canva atas tu, tab atas. Yes, Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Iri Akila, Cikgu Melo dan juga Cikgu Nur Amelia. Okey, bagi pengenalan kita, okey. Untuk pengenalan, pada dasarnya konsep pentadsiran bilik darjah juga bukan sahaja dilaksanakan kepada murid kelas biasa tetapi juga kepada murid berkeperluan pendidikan khas MPK dalam program pendidikan khas. Pentadsiran bilik darjah PBD bagi murid berkeperluan pendidikan khas MPK adalah berdasarkan DSKD PKA pendidikan khas dan dokumen pendidikan khas iaitu kognitif, bahasa dan komunikasi, tingkah laku, sosio-emosi, motor kasar dan juga motor halus. Objektif pelaksanaan PBD ini adalah untuk memastikan perkembangan dan kemajuan pembelajaran, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan MBPK, seterusnya memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. Pelaksanaan PBD mempunyai beberapa peringkat, iaitu merancang PDP dan kaedah pentadsiran, seterusnya melaksanakan PDP dan pentadsiran, kemudian merekod dan menganalisis penguasaan MBPK dan tindakan susulan dan berlaku. Bagi isu pentadsiran dalam pendidikan khas, saya akan mempersilakan rakan saya untuk membentangkan 2 isu-isu tersebut. Baiklah, Assalamualaikum. Nama saya Melo. Baiklah, saya akan membentangkan isu PBD yang pertama berkaitan dengan isu murid, iaitu murid MDPK kerap tidak hadir ke sekolah. Baiklah, jika kita lihat pada isu ini sendiri, ia menyatakan bahawa prestasi kehadiran murid MDPK itu sendiri berada di tahap yang tidak memuaskan. Jadi apabila prestasi kehadiran itu tidak memuaskan, macam mana cikgu nak melaksanakan pentadsiran secara berterusan? Jadi cikgu tak dapat nak menilai tahap penguasaan murid terhadap sesuatu pentadsiran yang dijalankan. Baiklah, mengikut dapatan kajian daripada Johari dan juga Nick Selma yang menunjukkan guru-guru suka mengeluarkan kata-kata yang kesat dan kasar semasa memarahi pelajar-pelajar. Ini akan menimbulkan kebencian pelajar terhadap guru, seterusnya menyebabkan mereka tidak suka untuk datang ke sekolah. Apa maksudnya? Tepuk dada, tanya hati kita, adakah kita telah menunjukkan satu tauladan dan nilai yang baik terhadap murid kita? Di sini cikgu kena kawal emosi dalam mengawal tingkah laku murid. Kita sering kata guru ni sebagai role model kan. Jadi kalau kita bila kita marah je dengan tingkah laku murid tu, kita marah dengan kata-kata kesat, kata-kata yang tak elok, jadi murid dia absorb lah. Jadi cikgu boleh cakap, takkan saya tak boleh cakap. Dia bukan macam murid perdana yang kita boleh cakap, cikgu marah awak ni sebab cikgu sayang dekat awak.
Tak boleh. Dia akan anggap yang cikgu marah kita, maknanya cikgu tak sayang kita, cikgu benci kita. Ada situasi yang kejadian sebenar yang berlaku di sekolah apabila murid buat tingkah laku yang tak baik, jadi cikgu pun marah dan mengeluarkan kata-kata yang tak elok. Jadi murid tu akan cakap, cikgu nakal, cikgu nakal. Dia tak cakap cikgu jahat ke apa. Mungkin dia tak tahu words yang sesuai, tapi dia kata cikgu nakal, cikgu nakal. Jadi kita boleh faham, kita boleh tahu maksudnya murid tu dah meletakkan satu benchmark, cikgu tu cikgu nakal. Jadi dari aspek guru tu sendiri, macam mana untuk mengatasi masalah murid ni tidak hadir ke sekolah, dari segi aspek guru tu sendiri menunjukkan tauladan yang baik. Baiklah, seterusnya. Okey, seterusnya ialah masih ramai ibu bapa yang berada dalam penafian untuk menerima keadaan anak yang mempunyai masalah ketidakupayaan. Kenyataan ini dikeluarkan oleh Profesor Datin Dr. Puek Aihua menerusi bernama pada tahun 2019. Baiklah, di sini menunjukkan ibu bapa dia dah terima dia mempunyai anak yang ada masalah pembelajaran, tetapi dia menafikan hak anak tu sendiri untuk mendapatkan pendidikan. Dia tak percaya anak dia boleh belajar sampai jadi orang pandai. Dia tak faham konsep tu. Dia ingat anak dia OKU dah tak boleh belajar. Kita bukan nak jadikan anak dia anak MDPK dia tu untuk setaraf dengan perdana ke apa. Kita at least kita bagi dia pendidikan untuk kelangsungan hidup dia. Dia boleh gosok gigi sendiri, pakai baju sendiri, pakai stokin, boleh uruskan diri dia tu sendiri. Masalah ini berlaku apabila ibu bapa tu sendiri dia tak ada kesedaran. Dia menganggap bahawa dia daftarkan anak dia sebagai MDPK supaya hanya untuk mendapatkan akses yang telah disediakan oleh kerajaan, seperti contohnya allowance. Jadi masalah kat sini adalah kesedaran ibu bapa tu sendiri. Saya nak kongsikan satu kisah sebenar juga yang terjadi. Murid ni dia cuma datang waktu pertama hari persekolahan je. Sekejap-sekejap mak dia masuk. Faisal okey ke? Dia okey ke? Okey, dia keluar balik. Kejap lagi 5-10 minit dia masuk balik. Faisal okey ke? Okey ke? Maksudnya dia tak meletakkan kepercayaan kepada anak dia tu sendiri. Dia tak percaya dekat anak dia, dia tak percaya dekat cikgu. Padahal masa tu anak dia okey je, boleh je meneruskan pelajaran. Di sini bermaksud ibu bapa tu sendiri yang menyekat anak tu sendiri untuk belajar. At the end, kita susah nak buat pentaksiran untuk dia. Kita hanya letak TP1 tu adalah sebagai memang pelaksanaannya dan arahan dari PPD memang paling rendah pun murid yang tidak ditafsir pun kena letak TP1 kan. Okey, jadi di sini peranan guru adalah untuk membuat perbincangan dengan ibu bapa terhadap kesedaran tersebut. Kalau cikgu dah masuk campur, tak boleh juga, kita akan serahkan kepada pentadbir sekolah dan juga penglibatan guru kaunseling. Okey, baiklah, seterusnya saya mempersilakan Cikgu Amelia. Okey, Assalamualaikum kepada Dr. Masita dan rakan-rakan sekalian. Saya akan membentangkan isu pentaksiran PPD yang kedua, iaitu guru kurang memahami pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Sebagaimana yang kita tahu, guru baru macam kita yang diamanahkan untuk melakukan pentaksiran bilik darjah, pada mulanya kita akan berasa bagaimana nak meletakkan tahap penguasaan kepada murid, bagaimana pelaksanaan bilik darjah yang sebetulnya yang berlaku di sekolah. Ini sering bermain di fikiran guru-guru baru seperti kita kerana kita tidak kurang memahami mengenai cara pelaksanaan pentaksiran seiring proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu pentaksiran formatif lah. Sebagaimana guru kalau pentaksiran formatif ni diorang lebih mengetahui sebab daripada sekolah lagi diorang dah tahu dah peperiksaan seperti SPM, PMR, PSR. Jadi dari segi pentaksiran formatif itu sendiri menyebabkan guru itu kurang memahami. Kajian ini dilakukan oleh seorang pendidik daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia pada tahun 2012. Okey, seterusnya adalah kajian daripada Muhammad Haizil dan Nur Asma tahun 2009 mengatakan
terdapat masalah dan kekeliruan bagi membezakan tujuan dan matlamat sebenar penggunaan ujian formatif dalam bidik darjah, di mana guru tersebut berasa keliru. Apakah matlamat dan tujuan sebenar yang kita nak lakukan dalam mentaksir bidik darjah, mentaksir murid dalam bidik darjah? Okey, daripada aspek guru juga, kenapa guru kurang memahami pelaksanaan taksiran belajar ini? Kerana kekurangan pengetahuan mengenai PBD. Guru masih tidak mengetahui cara untuk melaksanakan pentaksiran bidik darjah yang pelbagai, iaitu dan dalam masa sama hal ini buatkan guru berasa tidak yakin bila mereka tidak mempunyai pengetahuan dan kurang faham. Jadi dalam masa sama mereka rasa tidak yakin untuk meletakkan tahap penguasaan kepada murid dalam pelbagai keupayaan dalam pelbagai pembelajaran murid lah. Okey, disebabkan mereka kurang pengetahuan, jadi mereka masih terikat dengan fahaman penilaian murid ni hanya menggunakan ujian berbentuk kertas dan pensel, dan menyukarkan guru untuk membina instrumen pentaksiran yang pelbagai. Bolehkah saya nak tanya guru-guru yang lain, apakah jenis pentaksiran yang korang lakukan di dalam bidik darjah? Kematian. Adakah anda melakukan instrumen seperti rekod anekdot dan senarai semak semasa melakukan pentaksiran tersebut? Ada. Okey. Di sini, di sekolah saya kebanyakannya saya lihat guru lebih banyak menggunakan lembaran kerja. Lembaran kerja iaitu lebih berbentuk kertas dan pensel, berbanding dengan menggunakan instrumen seperti rekod anekdot, senarai semak. Walaupun ada soalan jawab tapi tak ada senarai semak dilakukan kepada murid. Jadi ini isu berlaku dalam melaksanakan sebab guru tu tak faham macam mana sebenarnya kalau soalan jawab tu adakah dia berdasarkan DSKP, soalan jawab adakah berdasarkan kitab kita iaitu DSKP, bagaimana nak melakukan, sebab tak ada pemahaman dan pengetahuan daripada guru tu sendiri. Seterusnya, okey, daripada aspek ibu bapa atau penjaga pula, disebabkan guru ni tiada pengetahuan dan kurang memahami, jadi tak ada keyakinan juga. Jadi ibu bapa pun bertikaikan, betul ke tahap penguasaan diberi oleh guru ni? Adakah ia betul? Sebab di rumah mereka lihat anak mereka boleh menulis, tapi di sekolah tak boleh nak menulis. Jadi disebabkan perkara ini menyebabkan mereka mengatakan yang pengalaman guru itu juga membuatkan mereka mempertikaikan juga cara guru meletakkan tahap penguasaan kepada anak mereka. Jadi sukarlah bagi ibu bapa untuk membuat penambahbaikan di rumah bagi memantapkan lagi kemajuan murid, bukan sahaja di sekolah tapi di rumah. Okay, seterusnya. Okey, daripada aspek terhadap sekolah juga, saya ingin tanyakan kepada guru-guru yang lain, pernahkah anda semua didedahkan dengan kursus-kursus bengkel atau seminar mengenai pelaksanaan pentaksiran bidik darjah? Tidak pernah. Ini adalah isunya sangat-sangat saya rasa perlu ditengahkan oleh pihak sekolah, kerana tiada latihan khusus atau bengkel yang disediakan dalam pendedahan secara khusus atau formal tentang pentaksiran. Jadi saya rasa guru baru macam kita ni kalau pergi sekolah nak buat pentaksiran, kalau tak ada pengetahuan, tak faham macam mana nak buat pentaksiran. Betul tak? Jadi kat situ bagaimana ada ketelusan dari segi meletakkan tahap penguasaan kepada murid, itu sukar berlaku. Jadi bagi saya pihak sekolah kena mengadakan seminar khusus atau latihan berkenaan dengan cara mengubal item pentaksiran, cara menggunakan dan mengaplikasikannya sebelum, semasa dan selepas pengajaran di bidik darjah. 2 minit ni. Okey, seterusnya rumusan saya akan serahkan kepada Cikgu Ili. Okey, seperti yang dipetik daripada berita harian, sekiranya semua menjalankan tanggungjawab masing-masing, sudah tentu kita dapat mencorakkan masa depan yang lebih cerah kepada pelajar berkeperluan khas ini. Okey, jadi di sini maksudnya secara rumusannya, pentaksiran dalam kalangan MPPK adalah perlu dalam membantu guru mengenal tingkah laku dan prestasi setiap murid yang pelbagai. Melalui pentaksiran, guru dapat merancang pengajaran yang betul
konsen untuk memastikan perkembangan setiap muridnya lah. Namun pelbagai isu yang wujud ketika pentaksiran dilaksanakan pada murid MPK antaranya seperti yang rakan saya telah bintangkan, iaitu kekerapan murid tidak hadir ke sekolah dan guru kurang memahami pelaksanaan PPT di sekolah kepada murid kategori MPK. Justru kerjasama daripada pelbagai pihak termasuklah ibu bapa, guru dan pihak sekolah itu sendiri adalah amat penting dalam memastikan pelaksanaan pentaksiran dalam bilik belajar dapat dicapai sebaiknya. Okay, seterusnya, ini adalah gambar bukti perbincangan peribadaan di bulan kami lah. Okey, terima kasih. Okay, sekian sahaja daripada bulan kami. Terima kasih. Okey, terima kasih. Tanya Ili. Terima kasih. Bye. Bye dah ya. Kejap. Jangan gambar Ili. Bye. Jangan makan ni. Sebab makan.